اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 45, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 45, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Jalan terkandung, itu tajuk dia. Jalan terkandung, yakni terkandung kesemua sifat Allah yang 41 di dalam makna kalimah la ilaha illallah. Jalan terkandung, yakni terkandung sifat Allah yang 41 terkandung di dalam makna kalimah la ilaha illallah. Kerana makna la ilaha illallah, kerana makna la ilaha illallah dua perkara. Kerana makna la ilaha illallah dua perkara, dua makna. Dua makna ni la ilaha illallah, dua makna ni makna kepada ilahun. Makna kepada ilahun. La ilaha illallah, terjemahan dia terdahulu, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala jua Tuhan. Jadi makna kepada ilah, dua perkara ni, dua makna ni makna kepada ilah, tapi didatangkan dengan la ilaha illallah. Didatangkan dengan makna la ilaha illallah. Dia nak pergi kepada makna ilah tu. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, tu ilah. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, tu ilah. Yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Tapi dia datangkan makna la ilaha illallah, dua perkara. Sebenarnya nak pergi kepada makna ilahun tu. Tapi dia ambil kepada kalimah syahadah yang pertama, la ilaha illallah. Jadi ada dua makna, dua perkara, yakni dua makna. Mana dua maknanya? Pertama, tak ada yang terkaya daripada yang lain. Dan kedua, tak ada yang berkehendak oleh yang lain kepadanya, melainkan Allah jua yang terkaya. Dia jemah gitu. Tak ada ni la tu lah. La ilaha dengan makna yang terkaya daripada yang lain, daripada Allah.
Dan kedua, tak ada yang berkehendak oleh yang lain kepadanya. Tak ada tu terjemah kepada la. Yang berkehendak oleh yang lain kepadanya, itu terjemahan kepada ilaha. Illallahnya mana? Melainkan Allah jua yang terkaya. Melainkan Allah jua yang terkaya ialah nama istighna, dan yang berkehendak oleh yang lain kepadanya ialah nama iftikar. Jadi dia datangkan makna la ilaha illallah. Kalau kita pergi kepada makna ilah tu dahulu, ilah al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, yang mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma adah. Sembahan yang sebenar, yang terkaya, yang lepas daripada yang lain, wa muftakirun ilaihi kullu ma adah, yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Itu ilah. Jadi la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa wala muftakhiran ilaihi kullu ma ada illallah. Gitu. Dia sekarang ilah-ilah ni maknanya al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang sebenar. Sebab tu kita terjemah la ilaha illallah. Kalau terjemah pendek-pendeknya, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemah pendek-pendek. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kita biasa terjemah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Bukan gitu. La ilaha illallah, kalau terjemah betul-benarnya, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi yang kita biasa terjemahnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Bukan gitu kita terjemah. Ambil mana tu? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Yang disembah dengan sebenar itulah makna kepada ilahun. Apa ilahun tu? Al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu terjemahan kepada ilahun. Batulah kita terjemah dengan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjang tengah tu. Kalau betul-betul mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La, tiada, ilaha, Tuhan, illa, melainkan Allah. Itu hakikat pendek. Tapi terjemahan biasa, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjang tu. Itu makna kepada ilah. La ilaha ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi al-ma'budu bihaqqin ni yang mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma ada. Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain, dan yang berkehendak oleh kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Jadi kalau kita masuk dalam la ilaha illallah ni la mustaghniyan an kulli ma siwa wala muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Tiada Tuhan yang terkaya daripada yang lain, dan tiada Tuhan yang berkehendak oleh yang lain kepadanya illallah, melainkan Allah jua.
Melainkan Allah jua yang terkaya dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Melainkan Allah jua. Mari mana pula jua tu? Jua ni kalau kita gak sajalah dah. Je pun. Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala jua. Allah Ta'ala hanyalah. Mari mana pula jua-jua tu? Mari daripada nafi dan isbat. Mari daripada nafi, la, tiada. Kemudian disusuli dengan isbat, netak, melainkan Allah. Tiada Tuhan, itu nafi. Illallah, itu isbat, netak. Netak mana? Melainkan Allah Tuhan. Jadi apabila didatangkan nafi kemudian didatangkan isbat, bawa faedah hasar dipanggil. Hasar. Hasrun. Hasara. Hasar. Hasar ni kalau terjemah tersimpan. Kalau terjemah kok tersimpan. Tersimpan mana apa? Keluar terjemahan kitanya jua hanyalah, sajalah. Tu hasar. Tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna Allah jua, Allah sajalah, Allah hanyalah Tuhan yang bersifat dengan terkaya dan bersifat dengan berkehendak oleh yang lain kepadanya. Tu keluar jua-jua dalam huraian dia ni. Melainkan Allah jua. Dia ginilah. Dia hasar ni dia banyaklah kaedah bahasa Arab bawa kaedah hasar. Contoh hasar macam dalam Fatihah kita itulah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Macam mana tu? Bukan bunyi terbalik tu. Akan dikau kami sembah. Tak terbalik ayat tu. Ayat susung juga, kami sembah akan dikau ya Allah. Bukan gitu. Akan dikau kami sembah. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa Malaysia, kalau tulis seumpama tu, betul ke tak? Kalau bahasa Malaysia, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Kalau bahasa Malaysia tak luluh gitu bahasa Malaysia. Dia kena susung kami sembah akan dikau ya Allah dan kami minta tolong akan dikau ya Allah. Gitu susung. Tapi bahasa Arab terbalik seumpama tu ada faedah, ada guna dia. Ada faedah, ada guna. Kalau bahasa Arab terbalik seumpama tu dipanggil taqdimu ma hakut takhir. Mendahulukan barang yang sepatutnya duduk di belakang. Akan dikau duduk di belakang, ubuh depan. Yufidul hasra, bawa pada hasar. Sepatutnya akan dikau letak di belakang. Kami sembah akan dikau. Akan dikau ni sepatutnya duduk di kemudian. Tiba-tiba ditakdimkan, diletak hadapan. Akan dikau kami sembah. Ini bahasa Arab. Bahasa Malaysia lain. Ini cerita bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dia letak ke hadapan akan dikau yang sepatutnya duduk di belakang, bawa pada hasar. Hasarnya macam mana? Akan dikau jualah kami sembah tidak kepada yang lain, dan akan dikau jualah kami minta pertolongan tidak kepada yang lain. Tu keluar jua-jua tu. Iyyaka na'budu, akan dikau jua kami sembah. Akan dikau sajalah, akan dikau hanyalah kami sembah. Mari mana jua, hanyalah, sajalah. Mari daripada diletak ke hadapan yang sepatutnya duduk di belakang. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Ini bahasa Arab. Jadi termasuk nafi dan isbat.
Tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jualah Tuhan, Allah sajalah Tuhan, Allah hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Tu mari daripada nafi dan isbat. Ini bahasa Arab. Ini keluar melainkan Allah jua yang terkaya. Jadi makna la ilaha illallah dua makna. Makna la ilaha illallah, pertama tak ada yang terkaya daripada yang lain, dan kedua tak ada yang berkehendak oleh yang lain kepadanya kepada Allah melainkan Allah jua. Yang terkaya ialah nama istighna, dan yang berkehendak oleh lain kepada ialah nama iftikar. Istighna, iftikar. Jadi la ilaha illallah ni la mustaghniyan an kulli ma siwa wala muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Tiada Tuhan yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain, dan tiada Tuhan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain melainkan Allah jua. Itu yang terkandung di dalam la ilaha illallah, dua perkara, dua makna, iaitu istighna dan juga iftikar. Daripada istighna iftikar inilah terkandung di dalamnya pula 41 sifat. Yang terkaya ialah nama istighna, dan berkehendak oleh yang lain kepada ialah nama iftikar. Maka dengan makna istighna dan iftikar inilah terkandung dalamnya, dalam makna istighna dan iftikar, sifat Allah yang 41 itu. Jadi 41 sifat terkandung di bawah la ilaha illallah. Terkandungnya macam mana? Sebab ilah ni dia ada dua makna. Satunya istighna, satunya iftikar. Jadi 41 ni terkandung di bawah istighna dan iftikar. Maksud dia bawa istighna'nya berapa? Maksud dia bawa istighna'nya 22. Masuk di bawah iftikar 23. Dia akan cerita di hadapan. Masuk di bawah istighna 23. Masuk di bawah iftikar 18. 23 campur 18 jadi 41. Jadi sekarang 41 terkandung di bawah kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Terkandung kok jalan mana? Kok jalan istighna iftikar lah. Kerana ilah, makna ilah dia ada dua makna, istighna dan iftikar. Jadi hak 41 ni terkandung di bawah istighna dan iftikar, yang ianya adalah makna kepada ilahun. Jadi 41 ni pecah dua lah. 23 terkandung di bawah istighna, kemudian 18 terkandung di bawah iftikar. Hak ni hak saya sebut semua ni, hak jadual sifat 20 tu. Jadual sifat 20 tu dia adalah hak istighna'nya hak mana, hak iftikarnya hak mana. Hak dalam jadual hak sifat 20 tu. Dia buat panah tu, hak mana yang terkandung di bawah istighna', hak mana hak terkandung di bawah iftikar. Jadi hak terkandung di bawah istighna' 23, yang terkandung di bawah iftikar adalah 18. Jadi hak kata 41 sifat terkandung di bawah la ilaha illallah. Jalan terkandungnya macam mana? Jalan terkandung kerana makna ilah dua makna, istighna dan iftikar.
Jadi hak terkandung 41 tu di bawah makna istighna dan iftikar. Apa dia istighna'nya? Terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain. Apa makna iftikar? Berkehendak oleh tiap-tiap yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut kata yang lain ni kok makhluk lah. Sebut kata yang lain ni adalah makhluk. Jadi Allah Ta'ala yang terkaya. Terkaya makna Allah Ta'ala lepas. Tidak berkehendak. Allah Ta'ala lepas daripada yang lain daripada Allah, yakni Allah Ta'ala lepas daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkaya ni yang kita faham Allah yang paling kaya. Terkaya ni Allah lah yang paling kaya, sebab Allah Ta'ala banyak pemilikan Allah Ta'ala. Manusia ni sekaya-kaya manusia atas muka bumi, capulah, tak usah ambil yang paling kaya lah, ambil hak capur-capur kaya belaka. Pemilikannya ada atas muka bumi je, atas langit tak ada pemilikan mereka. Bukan satu orang yang terkaya di dunia, kan dia ada kan. Manusia yang terkaya di dunia tu ada kan. Tak sokir seorang lah ke capur habis. Mana ada atas dunia capur habis. Tapi kaya tak kaya pun barang pemilikannya adalah atas bumi saja. Pemilikan Allah bumi dan langit, dunia dan akhirah, syurga neraka pun barang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang terkaya. Bukan maksud gitu. Maksud terkaya ni bukan maksud banyak pemilikan Allah, bukan. Maksud kaya Allah banyak pemilikan, bukan. Allah Ta'ala ni terkaya daripada, kena faham ni, terkaya daripada yang lain. Bukan kaya dengan banyak pemilikan. Kaya dengan banyak pemilikan itu sifat makhluk. Allah Ta'ala ni kaya daripada, ini kita panggil kaya mutlak ni, ghinan mutlak. Kaya daripada. Apa makna kaya daripada? Allah Ta'ala lepas daripada segala-gala. Adapun kaya dengan, tu kaya dengan banyak pemilikan. Kaya dengan itu banyak pemilikan. Itu bukan kaya mutlak, itu bukan kaya sungguh. Itu kaya muqayyad je. Sebab apa? Kaya kerana banyak pemilikan dia. Gitu. Itu kaya, dia panggil kaya mutlak, kaya muqayyad. Kaya berkait dengan banyak pemilikan. Jadi kalau kita letak Allah Ta'ala kaya, sebab apa Allah Ta'ala kaya ni? Dengan bumi milik Allah, dengan langit milik Allah. Kaya Allah. Kaya dengan, mana dengan? Dengan pemilikan Allah. Bumi Allah pemilik, langit Allah pemilik. Kaya Allah dengan, sampai masa bumi akan dihancurkan, sampai masa langit akan dihancurkan, tak kaya dah lah Allah. Dah kaya dengan ni, kaya dengan banyak pemilikan. Mana milik Allah? Bumi. 7 lapis bumi milik Allah. Langit 7 lapis langit, segala yang ada cakrawala adalah milik Allah. Kaya Allah dengan banyak pemilikan. Tapi sampai masa akan dihancurkan dunia dan isi-isinya, akan dihancurkan 7 petala langit, maka pemilikan Allah sudah kurang, tak kaya dah lah. Pada ni Allah bukan kaya dengan, kaya daripada. Apa makna kaya daripada? Allah Ta'ala lepas daripada segala-gala perkara. Memanglah semua tu pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi Allah ni, dunia yang seluas-luas ni tak ada nilai di sisi Allah, walaupun seberat setengah sayap nyamuk sekalipun.
Sehingga kan Nabi menyatakan kalaulah dunia ni ada nilai sekadar seberat sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk tu berat mana? Katok semua nyamuk dah, mapuh nyamuk, pernah dah ambil sayap ditimbang. Ambil sebelah sudah lah. Tak usah timbang nyamuk, berat nyamuk tu, ambil sayap dia sebelah timbang. Sayap boleh berjari dah. Yang kita duk katok nyamuk tu kan nyamuk mapuh. Jangan timbang nyamuk. Cari sayap, jangan ambil dua belah, ambil sebelah je. Cuba timbang. Kalaulah Nabi kata dunia ni ada nilai di sisi Allah, walaupun seberat sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan bagi orang kafir minum walaupun seteguk air. Kalau ada nilai. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, memanglah kesemuanya pemilikan Allah. Tapi kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun bernilai seberat setengah sayap nyamuk sekalipun, ada nilai di sisi Allah, nescaya Allah Ta'ala tidak akan beri orang kafir walaupun minum air setengah air sekalipun. Sebab apa? Sebab orang kafir ni mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia ni ada nilai walaupun sedikit di sisi Allah, orang kafir yang syirik pada Allah ni tak berhak nak minum air walaupun setegak sebab dia kafir. Tapi orang kafir tu hangwi bagai-bagai kemewahan atas dunia ni. Sebab apa? Sebab tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memanglah kesemuanya pemilikan Allah, sebab Allah Rabbil Alamin. Semuanya adalah marbub kepada Allah, yang dimiliki, yang direntah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bicara bab kaya Allah, bukan kaya dengan banyak pemilikan. Kaya Allah dengan makna Allah lepas daripada segala-gala. Allah istighna, lepas daripada segala-gala. Kemudian iftikar, segala-gala berkehendak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nak kenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftikar. Jadi Allah lepas terkaya daripada segala-gala perkara. Allah lepas daripada malaikat sebagai pembantu, tidak. Allah terkaya tidak berkehendak kepada pembantu. Lepas tu Allah jadikan malaikat, malaikat pula digelar sebagai mudabbirin, mudabbirati amra, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini 4 ru'asaul malaikah ni. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail ni ru'asaul malaikah, ketua malaikat yang 4, yang mudabbirati amra, yang mengatur segala pekerjaan. Yang mengatur segala pekerjaan. Bukan mudabbir hakiki, bukan yang mengatur hakiki. Mudabbir hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Ini kena faham molek. Mudabbir hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Yang kita baca tu dalam sejadah tu kan, yudabbirul amra minas sama' tu. Yudabbirul amra minas sama'. Siapa yang mentadbirkan? Allah Ta'ala. Dah kata malaikat mudabbirin, mudabbirati amra, malaikat yang mengaturkan pekerjaan langit dan bumi, itu mudabbir majazi, letak pada zahir sahaja. Hakikinya Allah istighna, Allah terkaya, Allah lepas daripada segala-galanya. Yang berlaku di bawah pemilikan Allah, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terkaya, Allah lepas daripada tiap-tiap yang lain, termasuk malaikat. Dan tiap-tiap yang lain
berkehendak hanya kepada Allah. Tiap-tiap lain ni termasuk malaikat. Malaikat gerak diam pun berkehendak kepada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerak diam malaikat sendiri pun iftikar berkehendak kepada Allah yang menggerak diamkan qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Malaikat sekalipun, dia kata malaikat yang menurunkan wahyu, malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang menurunkan rezeki, malaikat yang meniupkan roh. Ni hak kandungan 4 bulan tu. Sampai masa pula malaikat yang mencabutkan roh, malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat yang mencatat kejahatan. Itu cerita majazi je. Hakikinya semua adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Itu hakikatnya datang daripada wahdaniyah, keesaan Allah pada perbuatan. Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat iftikar berkehendak kepada Allah. Sebab malaikat tidak ada apa-apa peranan, melainkan kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebut malaikat mudabbir yang mengatur alam sekalipun, mudabbir majazi, letak sahaja. Mana kita duk cerita tu tugas-tugas malaikat tu majazi. Mana kita duk cakap tu cakap majazi je. Cakap malaikat begitu, malaikat begini. Bercakap pula manusia begitu, manusia begini. Semua cakap majazi belaka, tak ada salah. Pada ni. Kau tak boleh cakap, kau tak boleh cakap malaikat yang menurunkan wahyu. Tak boleh cakap malaikat yang menurunkan hujan. Tak boleh cakap lah malaikat yang menurunkan rezeki, yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Yang kita duk ngapa tugas-tugas malaikat tu, tak boleh nak kata lah. Itu majazi belaka, kata gina. Siapa yang catat kebaikan dan kejahatan? Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat. Katib, katabah, malaikat yang mencatat. Yang bersifat dengan raqib dan atid, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kiraman katibin, katib dia panggil, malaikat yang mencatat, yang bersifat dengan raqib dan atid. Sifat itu bukan nama. Tapi dalam kitab kita ni, raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri, itu satu pandangan. Jadi kita nak katalah malaikat mencatat, boleh, tapi majazi, bukan hakiki. Jadi majazi ni macam kita dah cakap harian tu lah. Dia cakap harian tu kan, Allah hujan lebat sejuk, macam-macam kita dah cakap kan. Naik kereta tak nampak jalan, kena pasang lampu. Wiper tu kena pakai wiper hok laju. Itu semua cakap sebab belaka tu, majazi belaka. Gelap cerah ni bukan hujan yang buat. Nampak tak nampak bukan hujan yang buat. Hak Tuhan belaka. Tak ada salah cakap. Ada ni? Tak ada salah cakap. Ada ni? Cakap asbab, tak ada salah. Macam sekarang lah cakap asbab. Dengan wairah. Nama tu, nama ning, nama tu, nama ning. Kemudian dengan waxing. Tu semua cakap asbab belaka tu. Wairah ni dia punya dia punya dia punya simptom tu lah. Virus ni simptomnya tidaklah seberat apa gitu. Hari tu delta apa gitu. Dia ni kan nama lain kan. Mana? Omicron. Tak sebut bahaya. Dulu delta. Delta begini Omicron okey, dia tak berat sangat begini. Tu semua cakap asbab belaka tu. Delta ke Omicron ke qadar perbuatan Allah Ta'ala belaka. Perbuatan Allah Ta'ala, tapi cakap asbab. Ada ni. Cakap asbab. Vaksin pun cakap asbab. Boleh mengurangkan
simptom dia panggil. Boleh mengurangkan kemasukan ICU, boleh mengurangkan kematian. Ini cakap asbab. Jangan mudah-mudah pula. Boleh mengurangkan kematian. Masya Allah, nak lawan Tuhan dah dia ni. Apa makna nak lawan Tuhan? Masya Allah, nak lawan Tuhan sebab boleh mengurangkan kematian. Tuhan mati, dia boleh lawan Tuhan. Siapa boleh lawan Tuhan? Tu boleh mengurangkan kematian. Asbab. Asbab. Faham tak ni? Dia kata Masya Allah, nak lawan Tuhan. Tuhan nak suruh mati, dia boleh sekat daripada mati. Dia ingat ke orang cakap tu Masya Allah salah? Masya Allah, dia tu dah reti sangat gitu. Itu hanya cerita asbab je. Asbab lah. Mengurangkan kematian, mengurangkan kesakitan, mengurangkan masuk ICU, mengurangkan tu, mengurangkan ni. Sama lah. Kita makan ubat mengurangkan darah kita naik tinggi. Kita makan ubat mengurangkan kecil manis kita jadi tinggi. Tak panggil mengurangkan belaka tu. Kita makan ubat ni jadi darah tinggi kita stabil, darah tinggi kita kecil manis kita akan stabil. Semuanya sama saja. Cakap asbab. Tak ada salahnya. Ni mengurangkan kematian. Masya Allah, lawan Tuhan, nak jadi Tuhan dah dia. Apa benda ni? Dia Masya Allah, orang tu dok reti sangat. Kena-kena dia tu dok reti sangat. Itu hanya cerita asbab. Tak ni? Semua cerita asbab lah. Cerita majazi belaka kan? Tadi kita cerita hal malaikat. Majazi belaka. Sandar je. Letak je malaikat begitu, malaikat begitu, malaikat. Malaikat yang mengatur, malaikat yang menyusung alam. Majazi belaka. Hakikinya malaikat tu makhluk. Makhluk lemah. Kan dalam kitab kan, malaikat ni adalah ibadullahi mukramun. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni. Malaikat ni adalah hamba Allah. Yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak derhaka akan barang yang diperintah oleh Allah, yang melakukan akan sekalian perkara yang diperintah oleh Allah. Malaikat ni ibadullah, hamba. Jadi malaikat dengan kita ni sama, hamba. Sama je lah, hamba. Bukan martabat pula. Malaikat dengan manusia tinggi martabat manusia lagi di kalangan anbiya dan mursalin. Apa ni? Hak nabi-nabi bukan rasul ni. Hak nabi-nabi 124,000 orang tu. Lebih tinggi martabat daripada Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Bukan rasul 313. Bukan rasul 25 orang. Bukan rasul ulul azmi. Bukan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu atas sekali. Hak nabi-nabi 124,000 orang ni pun atas lagi martabat nak banding dengan Jibril, Mikail, Israfil, Israil tu. Hak ru'asaul malaikah, 4 kepala besar malaikat. Tapi kedudukan hamba Allah. Bukan penolong pembantu Allah. Allah istighna iftikar. Kena mati molek. Jadi. Tapi duk cerita-cerita duk hafal-hafal tugas tu, cerita hafal lah tugas tu. Tapi majazi. Macam kita lah, kita ada tugas kita. Tugas kitanya menjadi khalifah atas muka bumi. Tugas kitanya mengabdikan diri akan Allah. Beriman dan beramal soleh. Tapi hakikinya beriman dan beramal soleh adalah qadar perbuatan Allah. Itu hak tugas hak agama. Tugas hak dunia pula. Nak mengatur perjalanan dunia ni pula. Ada tugas-tugas yang dituntut fardu kifayah. Bukan agama saja. Hak tuntutan fardu kifayah tu. Tugas-tugas hak fardu kifayah tu lah. Tugas dalam bidang perubatan, itu semua fardu kifayah belaka dalam agama tu.
Ilmu yang wajib fardu kifayah. Kena ada orang Islam mempelajari ilmu ni. Dalam ilmu-ilmu perubatan. Maka dengan ilmu perubatan, mereka pun bercakap secara perubatan. Cakap cara perubatan kok begitu begini dengan ilmu perubatan. Itu semua majazi, letak saja. Pada ni. Kita pun samalah cerita bab agama. Kita beriman, kita beramal soleh. Beriman beramal soleh kita tu qada belaka bukan kita pun. Kita beriman, kita beramal soleh, letak pada kita ni majazi, letak je. Hakikinya Tuhan belaka. Kan tak ni? Samalah juga hak ilmu dunia pun sama. Ilmu dunia pun samalah. Maknanya doktor dia akan ceritalah dengan percakapan doktor bidang perubatan dia. Tapi apa dia cakap macam mana sekalipun, itu hanya majazi sahaja. Sama je. Hak kita duk cerita hal malaikat, hak kita duk cerita bab khalifah atas muka bumi, kita duk cerita hak tugas-tugas keduniaan, itu hanya cerita majazi. Hakikinya segala-gala datang daripada Allah. Allah yang bersifat dengan istighna, Allah yang bersifat dengan iftikar. Allah yang menjadikan segala-gala. Allah terkaya, Allah lepas tidak berkehendak kepada makhluk untuk menggerakkan alam ni, untuk mengaturkan pekerjaan agama atas muka bumi ni, untuk mengaturkan pekerjaan dunia atas muka bumi ni. Allah terkaya, Allah lepas daripada yang lain. Semua yang berlaku tu adalah berkehendak iftikar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kesemuanya perbuatan Allah atas muka bumi ni, sama ada perbuatan agama, sama ada perbuatan keduniaan, semuanya adalah berkehendak kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini nak kenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Makna hak cakapan harian kita hanya cakapan majazi sahaja. Cakap ha malaikah pun majazi, cakap ha syaitan jin pun majazi, cakap ha manusia dalam bab agama pun majazi, cakap ha manusia dalam bab keduniaan pun majazi. Kita cakap ha syaitan. Syaitan goda, syaitan goda, syaitan goda, syaitan makhluk lemah. Ada ni. Yang membalik-balikkan hati kita Allah Taala. Pada ni. Syaitan makhluk. Makhluk tak ada bekas. Yang kita dah kata syaitan lah goda, syaitan lah perdaya, syaitan yang tipu. Majazi. Katalah tak salahnya. Tak salah faham ni. Tapi tukar pula. Bukan syaitan yang goda, Allah yang goda. Benda buruk yang sandar kepada Allah Ta'ala. Benda buruk yang sandar kepada Allah Ta'ala. Ini cerita hakiki ni. Benda buruk ni letak pada syaitan lah. Letak pada nafsu masing-masing lah. Kenapa jadi begini ni? Oh ni Allah Ta'ala. Jangan gitu, haram dosa besar. Hakikinya memanglah Allah Ta'ala, baik jahat. Syaitan makhluk. Nafsu makhluk. Tapi kita kena sandar pada syaitan lah. Kena sandar pada nafsu. Ni godaan syaitan. Nafsu pula nafsu yang tak baik. Sebab tu jadi mengikut godaan syaitan. Tapi hakikinya tak. Semuanya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua cerita majazi belaka. Semua cerita makhluk belaka. Cerita malaikah begiam, cerita makhluk. Cerita kata syaitan begiam, cerita makhluk. Cerita perbuatan hamba manusia ni begiam, cerita makhluk. Cerita majazi, tak ada salah. Pada ni. Lepas tu kata kalau cerita makhluk, cerita majazi, kata tak ada Tuhan tu karuk sangatlah. Cerita majazi, kita duk cerita malaikat. Cerita malaikat kan? Malaikat yang meniupkan roh, malaikat yang Israel lah, yang mematikan. Israel yang mematikan. Quran menyebutkan. Ni qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu kan? Sejadah tu kan? Malaikat lah yang mematikan.
Itu majazi. Hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa boleh sampai masa mati dia. Allah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita duk baca tu kan, yuhyi, menghidup oleh Allah, wa yumit, dan memati oleh Allah. Bukan Israel, Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap-tiap satu amat kuasa. Tapi kita duk cakapnya mati apabila malaikat Israel cabut nyawa, malaikat cabut nyawa, matilah. Itu hanya cerita majazi. Ni kena faham molek lah. Tapi hakikinya semua datang daripada Allah. Allah mana? Allah tiada ilah sama yang sebenar yang bersifat dengan istinad dan iftikar. Allah yang terkaya, Allah yang lepas daripada segala-gala. Allah tidak berkehendak kepada walaupun malaikat sekalipun. Jangan kita beranggapan malaikat adalah penolong, pembantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah menjadikan malaikat sebagai pembantu hakiki, sebenar-benarnya malaikatlah penolong Allah. Lucu sifat istighna, lucu sifat iftikar Allah, lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Allah sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang terkaya, yang lepas daripada tiap-tiap yang lain. Dan Allah sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan iftikar, yang berkehendak oleh yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 41 sifat yang terkandung di bawah la ilaha illallah. 23 masuk di bawah istighna, 18 masuk di bawah iftikar. Dia akan ceritalah di hadapan tu mana 23 masuk di bawah istighna. 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 23. 11 sifat yang wajib ni wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 lawang di sebelah jadi 22. 1 sifat harus masuk bawah istighna juga jadi 23. Hak 18 masuk bawah iftikarnya. 9 sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil. 9 sifat yang wajibnya wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kau aliman, kaunuhu hayyan. 9 lawang dia 9 jadi 18. 23 campur 18 jadi 41 terkandung di bawah la ilaha illallah, terkandung di bawah istighna dan iftikar. Ini secara rumusan pula lah ni. Bagaimana? Kita mengaji tauhid sifat 20 ni, istighna, iftikar tu memang istilah yang masyhur. Istighna, iftikar adalah istilah yang masyhur. Istighna, iftikar, istighna, iftikar. Allah Ta'ala sebagai ilah bersifat dengan mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma adah. Bunyi Arab sikit. Mustaghniyun an kulli ma siwa, Tuhan yang terkaya daripada selain daripadanya. Wa muftakirun ilaihi kullu ma adah, yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighna dan iftikar. Kemudian dia akan hurailah pulaknya. Istighna kemudian hurah iftikar. Istighna diterjemah dengan terkaya, terkaya Allah daripada yang lain. Terkandung dalamnya 23 akidah. 23, 11 yang wajib, 11 yang mustahil, kemudian 1 yang harus. 23 yang terkandung di dalam
istighna makna kepada ilah sembahan yang sebenar. Wallahu a'lam.